Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami kumpulan 13 akan membentangkan tajuk teori pelabelan dan juga konflik. Okey, saya Nurul Izzah binti Azmi memegang nombor matrik D2021-2098691. Saya bersama dengan sahabat saya Dan saya Nurul Aina Najwa binti Adnan memegang kad matrik D2021-2098736. Okey, di bawah topik pelabelan dan juga teori konflik ni ada 8 poin termasuk ringkasan. Yang pertama, kita akan membincangkan tentang pelabelan dan juga teori konflik, konsep utama teori pelabelan, pembincangan teori, pelabelan dan juga konsep kendiri. Yang kelima adalah pelabelan dan juga tingkah laku. Yang keenam, hubungan dengan keadilan juvana. Yang ketujuh adalah teori konflik. Yang ke-8 adalah ringkasan. Okey, topik yang pertama adalah teori pelabelan dan konflik. Di mana secara umumnya pandangan terhadap jenayah dan kenakalan mengenal pasti pesalah sebagai individu yang lebih ataupun kurang sihat dan normal. Juvana sebagai contoh boleh dilabelkan mengikut kumpulan atau rakan sebaya yang mereka bergaul. Mereka mempunyai sedikit kuasa untuk mengubah persepsi atau tindakan undang-undang ini berdasarkan pandangan orang lain. Okey, seterusnya anda yang umum bagi teori pelabelan dan konflik ialah penguatkuasa undang-undang oleh polis dan mahkamah tidak seragam dan tidak semata-mata berdasarkan isu undang-undang. Seterusnya, minoriti mensyakir dan secara amnya orang dari latar belakang politik ataupun sosial lemah yang diandaikan diproses secara tidak seimbang melalui sistem peradilan juvana dan jenayah. Beberapa isu telah pun ditangani, terutamanya dalam bab 3 dan ia akan dibincangkan semula dalam bab ini mengenai sistem keadilan juvana. Okey, teori pelabelan ni dia memberi tumpuan kepada hasil yang dikenal pasti sebagai penjenayah ataupun dilikuan oleh pihak berkuasa seperti pihak polis dan juga mahkamah. Khususnya, teori pelabelan ni menangani akibat negatif dan konsep kendiri seorang akibat dilabel sebagai delinkuan dan atau penjenayah. Sebagai contoh, berhenti daripada melakukan aktiviti jenayah, remaja mungkin mengembangkan sikap keras terhadap sistem keadilan juvana. Okey, poin yang seterusnya adalah konsep utama teori pelabelan. C.H. Kohler berhujah bahawa kita mempunyai imej diri kita dengan bertindak balas terhadap apa yang kita anggap orang lain memikirkan tingkah laku kita. Diri kita menawarkan pemahaman asas tentang bagaimana konsep kendiri kita mungkin berubah kerana tindakan polis atau mahkamah. George Herbert Mead memperkenalkan konsep digenerasikan oleh orang lain untuk menggambarkan perkembangan manusia dalam masyarakat. Frank memperkenalkan istilah dramatisasi kejahatan dalam bukunya. Teori pelabelan juga terbukti dalam kajian Thrasher tentang kumpulan Samson di Chicago. Edwin Limett juga memperkenalkan istilah penyelewengan primer dan juga sekunder pada tahun 1951. Okey, penyimpangan sekunder ialah yang berlaku selepas perbuatan jenayah dan kenakalan utama yang telah dilabelkan. Adalah mungkin bagi seorang untuk terus melakukan kenakalan utama dan tidak pernah ditangkap atau dilabelkan sebagai delinkuan. Proses ini termasuk melakukan tingkah laku dihukum kerana bertindak balas terhadap hukuman atau mengabaikan sama sekali. Okey, poin yang ketiga adalah pembincangan teori. Okey, konsep kendiri dan juga teori pelabelan telah dibincangkan selama lebih daripada 50 tahun. Ada yang mencadangkan bahawa teori itu terlalu tegar dalam gambarannya tentang cara orang menerima label. Kita mungkin tidak mudah untuk menerima label, siapa yang mengutuk kita dan penerimaan istilah yang merendahkan itu menjadi permasalahan. Terdapat masalah bagaimana untuk menangani kewujudan tradisional jenayah dan kenakalan yang tersembunyi. Adakah tingkah laku demikian di masa jenayah? Adakah ia memerlukan label rasmi untuk menjadikan ia jenayah? Herbert Baker cuba menangani isu ini dengan merujuk kepada jenayah tersembunyi dan juga penyelewengan sebagai orang yang melanggar peraturan. Okey,
Seterusnya pergi kepada perbezaan antara penyelewengan primer dan juga sekunder serta kaitannya dengan jenayah dan kenakalan adalah seperti yang ditunjukkan gambar sebelah. Ia juga harus diingatkan bahawa kuat sebagai label jenayah dan delikuen mungkin terletak pada konsep kendiri atau tingkah laku seseorang sebab untuk melakukan perbuatan delikuen mungkin masih wujud. Okey, teori yang keempat adalah pelabelan dan juga konsep kendiri. Dalam teori pelabelan, konsep kendiri dilihat sebagai pelapor kepada kenakalan. Dalam teori pelabelan juga, konsep kendiri juga penting tetapi dengan cara yang berbeza. Bukti yang menyokong andaian ini bercampur-campur, setengah penyelidikan cenderung menyokong andaian teori pelabelan ini. Ada juga penyelidikan lain yang menyangkal dan juga mempersoalkan andaian ini. Delikuen rasmi tidak selalu melihat kehidupan mereka ataupun reputasi mereka dalam masyarakat sebagai telah berubah dengan ketara akibat ditangkap ataupun dilabel untuk aktiviti delikuen mereka. Label rasmi mungkin mempunyai lebih banyak kesan kepada belia kelas pertengahan dan pesalah kali pertama berbanding belia lain. Seterusnya kita akan beralih kepada pelabelan dan tingkah laku. Pelabelan oleh ejen rasmi menjadi pemangking utama kepada perubahan besar dalam tingkah laku seseorang. Hal ini demikian kerana tingkah laku pesalah dijelaskan oleh banyak faktor dan penyumbang utama tingkah laku ini tidak hilang hanya kerana seseorang itu telah ditangkap atau dirujuk ke mahkamah. Keahlian dalam kumpulan Samsung seperti yang kita tahu membawa kepada peningkatan yang boleh menyumbang kepada risiko untuk melakukan perbuatan delikuen. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa dilabelkan sebagai delikuen sebenarnya membawa kepada penyelewengan sekunder. Seterusnya kita beralih kepada slide pelabelan dan tingkah laku dewasa. Keadaan sosial boleh menyumbang kepada peningkatan risiko untuk melakukan delikuen. Sebagai contoh, pesalah kronik sudah pasti dilabelkan kerana kesalahan mereka telah dihubungi oleh polis sekurang-kurangnya 5 kali semasa mereka remaja. Pelabelan dapat meningkatkan jenayah kerana kesan nama dan kesan label dirasai apabila digunakan oleh orang-orang penting seperti ibu bapa, guru dan juga kenalan terdekat. Orang yang dilabel secara negatif mungkin mula melihat diri mereka sebagai apa yang mereka telah dilabelkan dan bertindak sewajarnya. Sebagai contoh, apabila kesalahan orang itu seperti mencuri, merompak, orang lain akan berfikir negatif kepada mereka dan mula melabelkan mereka sebagai pencuri atau perompak. Idea ini boleh mencadangkan atau mencetuskan pelabelan yang mungkin membawa kesan tidak langsung terhadap kenakalan mereka dan ia boleh melemahkan ikatan antara orang dewasa dengan individu itu sendiri. Menurut Howard Kaplan, mereka mencadangkan bahawa kesan pelabelan secara tidak langsung ini boleh membawa kepada kenakalan kerana pelabelan boleh membawa kepada penurunan harga diri atau penolakan diri yang kemudiannya boleh membawa lebih banyak penlibatan dengan rakan sebaya yang delikuen ataupun bersifat negatif. Seterusnya kita beralih slide kepada hubungan dengan keadilan juana. Juana sebagai delikuen yang berpotensi membahayakan dengan menstigma diri sendiri ataupun kita boleh kenali juana ini adalah sebagai orang yang melakukan kesalahan terbesar. Okey, keadilan juana. Terdapat 3 kaedah dalam keadilan juana iaitu kaedah lencongan, kaedah penyang institusi dan kaedah pemulihan. Okey, kaedah lancangan ini biasanya beroperasi di peringkat polis iaitu apabila belia polis dilencongkan daripada sistem semasa ditangkap ataupun ditahan ataupun pendek kata program lencongan ini biasanya ialah program tahanan polis iaitu apabila seseorang itu melakukan kesalahan, polis akan terus menahan mereka. Seterusnya kita beralih kepada kaedah penyah institusi ataupun yang bermaksud merendahkan institusi sebagai tindak balas kepada kenakalan.
Kebiasaannya, kaedah ini ialah sebagai contoh kita masukkan orang-orang yang bersalah itu ke sekolah juana ataupun ke penjara rendah yang boleh menghukum mereka dalam melakukan kesalahan. Manakala kaedah yang terakhir iaitu kaedah pemulihan. Kaedah ini bertujuan untuk mendamaikan perbezaan antara pesalah dan mangsanya, termasuk ahli masyarakat yang mungkin juga terjejas oleh jenayah ataupun perbuatan delinkuen. Sebahagiannya, keadilan pemulihan adalah berdasarkan konsep memalukan diri sendiri. Perasaan malu seseorang itu berpendapat bahawa percubaan untuk mendamaikan atau mengintegrasikan semua pesalah kembali ke dalam komuniti yang sebenar. Walaupun program lancangan penyak institusi dan juga program keadilan ataupun program pemulihan ini mungkin tidak selalu mengurangkan sifat negatif yang ketara dalam masyarakat sekarang, ia berkemungkinan kekal sebagai sebahagian daripada tindak balas masyarakat terhadap sifat negatif, dan setakat ini kesan teori pelabelan terhadap amalan keadilan juana adalah semakin ketara. Oleh itu, ketiga-tiga kaedah ini dapat disimpulkan bahawa untuk mengurangkan risiko juana dalam keadaan masyarakat sekeliling sekarang. Seterusnya kita beralih kepada slide teori konflik. Teori konflik ini tidak hanya menumpukan pada kesan pelabelan pada konsepkan diri seseorang, tetapi lebih menjelaskan sifat kenakalan seseorang. Teori konflik ini biasanya terjadi dalam delinkuen kerana kekeliruan dan salah faham yang diperoleh daripada perbezaan norma kelakuan yang wujud dari pendatang asing dari negara yang mempunyai ekonomi dan politik yang lebih kuat. Teori ini boleh digunakan untuk memahami tingkah laku belia yang bermasalah dan berkonflik, terutamanya dari pendatang asing yang tidak semestinya dari kumpulan Samsing tetapi terlibat dalam delinkuen yang lain, yang menggunakan dadah, kecurian ataupun sifat-sifat negatif yang lain. Menurut Austriturk, orang bertindak mengikut nilai, tetapi manusia yang melakukan juana ini menjadikan nilai ini sebagai konflik. Teori konflik jenayah dan kenakalan adalah sama dengan teori pelabelan kerana ia juga mengenal pasti perbezaan antara dalam kalangan kumpulan dan komponen masyarakat zaman sekarang. Orang yang terperangkap dalam situasi ini mungkin mempunyai masalah sebenar dalam menangani konflik, kekecewaan dan juga kekeliruan apa yang mereka pelajari di sekolah ataupun apa yang mereka dengar dalam televisyen ataupun dalam dunia teknologi sekarang, terutamanya jika bahasa dan nilai yang berbeza terlihat. Kekeliruan ini boleh menjadi lebih kritikal apabila ditambah dengan kesan interaksi rakan sebaya, iaitu keinginan yang untuk diterima oleh rakan sebaya menjadi lebih sukar apabila perbezaan budaya dan bahasa terlibat sama dalam program delinkuen ini. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahawa pelabelan mempunyai kesan negatif kerana ia dapat menimbulkan lebih banyak masalah dan dapat menimbulkan kemungkinan bahawa remaja tersebut akan melakukan kesalahan kembali. Pandangan mengenai jenayah dan kenakalan ini mempunyai nilai penting untuk menyedarkan masyarakat terhadap potensi ketidaksamaan dan penderaan dalam operasi sistem keadilan juana dan institusi yang lain yang direka untuk mengendalikan remaja yang bermasalah. Oleh itu, kita janganlah semudah-mudahnya melabelkan kesalahan orang itu sebagai kesalahan terbesar maupun kesalahan yang terkecil, kerana pelabelan seseorang itu boleh menjejaskan identiti seseorang dan juga boleh merendahkan keinginan mereka untuk berubah kembali kepada yang asal. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.